Awesome School menawarkan 3D animation online kelas yang pertama di Malaysia dengan pelajaran selama 9 bulan dan bertujuan melahirkan lebih ramai bakat-bakat cilik yang celik dalam seni animasi di Malaysia. Kelas animasi 3D ini menerima pengambilan pelajar pada umur 11 hingga 15 tahun bagi menggilap bakat kanak-kanak, seterusnya meningkatkan mutu industri animasi di Malaysia. Walaupun benar kita boleh menonton video tutorial di YouTube untuk belajar, namun pembelajarannya tidak tersusun dan teratur serta outdated. Dengan Awesome School ini, kanak-kanak dapat belajar dengan bersistem dan bersilibus. Ayo kita mengangkat industri animasi Malaysia setandai dengan industri animasi di seluruh dunia. Jom berdaftar dengan Awesome School segera. Link Awesome School aku tinggalkan di ruangan description di bawah. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Berto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, sebelum kita proceed dengan video kita pada kali ini, aku nak bagi tahu ni dia Gear 5 design yang dah tak banyak lagi dah stok. So aku harapkan korang semua bersegera untuk dapatkan stok ni sebelum next design akan dikeluarkan. Dan kita dah hantar pun design-design kita dekat kilang, cuma tinggal lagi produksi sahaja. Dan pada bila-bila masa, mungkin dalam minggu ni kita akan mula untuk offer. Tapi bila kita nak offer tu, kita akan bagi special video, kita akan buat yang khusus lah untuk kita officially launch 4 design tersebut. So guys, dalam video pada kali ini adalah rentetan daripada sesi live aku pada sebelum-sebelum ni. Dan untuk korang juga, insyaAllah lepas ni aku akan buat live lebih regular untuk aku menjawab ataupun mendapatkan soalan-soalan daripada korang. Aku akan menjawab secara live pada sesi live tersebut. Mungkin korang ada apa-apa soalan yang korang tak jelas ataupun nak tanya pendapat aku akan buat sesi live tersebut lah. Dalam video ni adalah rentetan daripada soalan nakama kita dalam live tersebut menanyakan berkenaan dengan Bonnie. Bang Kimi, apakah peranan Bonnie akan datang untuk Mugiwara? So untuk itulah aku hasilkan, aku dah pun jawab sesi live tersebut, cumanya aku merasakan yang agak menarik soalan nakama kita ni, jadi aku hasilkan satu video khusus untuk nakama kita tersebut. Aku pun dah lupa soalan daripada nakama tu yang tanya tu kan, nama dia siapa, aku tak ingat dalam sesi live dia tanya, jadi dia lalu dengan cepat macam tu kan, tak sempat nak betul take out dia punya nama. So this will be answer untuk soalan nakama kita tersebut. So make sure untuk tonton video ni sampai habis. Jom, let's proceed with the content. Alright guys, kalau kita bertanya apa peranan Bonnie dekat dalam kru Mugiwara nanti kan, sebenarnya mungkin boleh kita rujuk balik untuk worst generation yang sebelum ini dah pun memainkan peranan diorang masing-masingnya dalam pengembaraan Luffy ataupun sepanjang tempoh Luffy merentasi Sabaudi Archipelago tu dan sampailah Luffy ke Egghead Island. So sebelum-sebelum ni kita dapati ada 12 worst generation, semuanya ni supernova yang telah berjaya merentasi Sabaudi Archipelago, yang mana diorang datang at the same time. Antaranya adalah Luffy, lepas tu ada Zoro, lepas tu ada Marshall D. Teach, lepas tu kita ada Capon Genbeji, kita ada Jewel Riboni, lepas tu kita ada Basil Hawkins, Scratchman Apo, lepas tu ada Killer, kita ada Kate, dan kita ada Uroge, kita ada X-Drake, dan kita juga ada si Trafalgar di Waterloo. So ada 12 karakter ni yang digelar sebagai worst generation. Kalau kita tolak Luffy, dia akan jadi 11 lah. Tolak lagi Zoro, dia akan jadi 10. Ada 10 karakter ni yang sebelum-sebelum ni dah pun memainkan peranan dekat dalam pengembaraan Luffy, except for these two fella. Yang pertama adalah Uroge ataupun Uruch lah, which one you prefer lah kan, Uruch atau Uroge. Dan yang kedua adalah Jewel Riboni. So sebagaimana kita tahu, Marshall D. Teach dah pun sebelum ini lebih awal lagi tampil dalam pengembaraan Luffy, which is masa dekat Jaya Arc, tak silap aku, yang dia cuba untuk tangkap Luffy lepas dia tahu yang berapa banyak bounty yang Luffy ada. Lepas tu kita ada Capon Genbeji yang memainkan peranan sebagai protagonis ataupun sebagai allies dalam Luffy punya pengembaraan ketika, tak silap aku, di Whole Cake Island, ketika diorang buat satu meeting, satu mafia punya gang meeting kan, untuk macam mana diorang fikirkan cara untuk tumpaskan Big Mom pada ketika itu. Lepas tu yang si Basil Hawkins, Scratchman Apo, Killer, Kid dan juga betul ni, yang ni diorang ni datang serentak. Tapi sebelum tu kita ada Trafalgar di Waterloo dululah, yang awal-awal membuat perikatan alliansi diorang ketika di Penghazat. Yang 4 lanun ni pula Killer, Kid,
Basil Hawkins dan Scratchman Apo. Tak lupa juga dengan X-Drake 55 ni, dia datang serentak masa di Onigashima. Dan kesemua mereka ni dah pun memainkan peranan. Ada yang sebagai antagonis untuk Luffy, ada yang sebelumnya antagonis tapi bertukar side menjadi protagonis dan fought along with Luffy. Tapi dua karakter ni sahaja yang belum lagi didedahkan oleh Oda apakah peranan diorang, melainkan sekarang ini Bonnie. Jadi Uroge ataupun Urouge ni kita tolak ke tepi dulu. Untuk Bonnie ni, Bonnie sekarang baru ditampilkan oleh Oda ketika Luffy sampai di Egghead Island. Belum sampai lagi kita dah nampak si Bonnie ni berada dekat dalam berbola ais tu kan, diselamatkan kemudiannya oleh Zoro. Tak silap aku pun kena tengok balik chapter lepas. Tak apalah benda tu. Kita tahu yang sebelum-sebelumnya si lanun-lanun yang aku sebutkan tadi, Worst Generation yang aku sebutkan tadi, diorang punya peranan dah pun habis, melainkan si Whitebeard sajalah. Kita tak tahu macam mana, sebab kita tahu yang Basil Hawkins dah pun selesai. Mungkin dia dah mati kot, sebab dia sendiri yang bagi tahu peluang dia untuk tengok hari esok adalah 1%. Lepas tu si Scratchman Apo, aku rasa mungkin dia dah selesai peranan dia. Eustace, Captain Kidd dan juga Killer mungkin dah pun selesai. Setelah habis Onigashima, diorang pun dah pergi bawa haluan masing-masing. Lepas tu diorang pun dah terbenam dekat dalam lautan dah pun sekarang kan, dengan Kamusari Shanks kan. Lepas tu Trafalgar di Waterloo pun dah pun selesai juga. Lepas habis Onigashima tu, diorang pun pergi bawa haluan masing-masing dan berjumpa pula dengan si Blackbeard lawan dekat Winter Island. Si X-Drake pun sama, cumanya pun geng Beji pun kita tak tahu macam mana, adakah diorang akan reunite balik dengan Luffy, sebab kita tengok cover story yang panjang yang bertajuk Oh Geng Beji, Oh My Family tu kan. Macam mana mungkin diorang akan reunite balik ke at some point, kita tak tahu macam mana. Nampaknya diorang punya peranan dalam pengembaraan Luffy dah pun selesai lah. Tinggal lagi Captain Geng Beji, Uroge, betul dengan Blackbeard sahaja kita tak tahu macam mana. Tapi sekarang ni bila kita bicarakan berkenaan dengan Jewelry Bonnie, kita tak tahu adakah Jewelry Bonnie berperanan dalam lanun Mugiwara ni, Mugiwara Pirates ni, seperti Worst Generation yang lain yang menentang, kalah, habis itu berpakat, dah menang, lepas tu bersurai, ataupun macam mana. Sebab sekarang ni situasi sangat-sangat genting, yang mana diorang masing-masing memerlukan each other untuk lepas, untuk diorang loloskan diri diorang daripada Egghead Island yang sekarang sedang dikepung oleh Marine. Dan pada masa yang sama Admiral ada dekat situ. Pada masa yang sama Gorosei, Warrior God of Defense and Science pun, Saint Jikar Shah Satun pun ada dekat situ. Jadi diorang aliansi ni sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu untuk diorang bekerjasama dalam meloloskan diri dan menyelamatkan Vegapunk dan semua yang ada dekat situ keluar daripada Egghead Island. Cumanya lepas sama ada diorang berjaya selamatkan diri, Bonnie mati ataupun tak mati, itu belakang kira. Cumanya kita cerita kat sini, kalau Bonnie berjaya hidup, jaya untuk survive, adakah selepas ini Bonnie akan meneruskan dia punya pengembaraan bersama-sama dengan Mugiwara Pirates as alliance seperti mana Trafalgar Law buat kan, ataupun diorang akan juga seperti mana lepas Onigashima, diorang akan betul memilih haluan masing-masing. Cumanya aku merasakan berkemungkinan dia ada satu possibility yang besar jugalah, in my point of view lah, in my thought, aku merasakan sedemikian macam itu, yang Jewelry Bonnie ni dia boleh jadi Jewelry Bonnie ni nantinya akan menjadi salah satu daripada kru Luffy yang ke-10. Kalau campur Luffy jadi yang ke-11 lah. Sebab sebelum ni kita dah tengok dalam flashback yang telah Oda sajikan kita dalam previous chapter ataupun the past few chapter yang Oda sajikan kepada kita, yang menunjukkan bahawa si Bartholomew Kuma dan bapa dia ni sangat-sangat beriman kepada Sun God Nika. Sampailah Bartholomew Kuma sendiri membaiatkan lebih macam itulah dia macam mewariskan kepercayaan Sun God Nika tu kepada anak angkat dia ni, Jewelry Bonnie. Sampaikan Bonnie ni sendiri dalam chapter 101 ataupun 102, dia kata bila dia pergi belayar cari bapak dia ni, dan mana tahu dalam pelayaran dia ni boleh jumpa dengan Nika. Bayangkan wajah bapak aku macam mana kalau dia cerita, abah saya dah pergi jalan-jalan sekian-sekian pulau dan saya jumpa Nika dekat sana. Bayangkan bapak saya punya wajah pada kita macam mana, mesti dia suka kan macam itu. Nampaknya begitu. Dan bila dia nak lepaskan diri daripada pulau Sorbet Kingdom tu juga, dia telah menggunakan satu teknik daripada Nika. Dia tanya dengan bapak dia macam mana sosok Nika ni, macam mana ability Nika dan sebagainya. Bapak dia pun tak tahulah nak huraikan dengan lebih lanjut sebab dia pun tak tahu kan. Cumanya dia bagi tahu tubuh Sun God Nika ni adalah daripada badan dia tu daripada karet ataupun getah. Dia ada kemampuan getah dan dia boleh lawan kemampuan dia
dilimitasikan hanya dengan imajinasi dia sahaja. Si Bonnie pun menggunakan kemampuan Nika tu, dia besarkan tangan dia macam gifted lah, lebih kurang dia tumbuk si Alpha dan Alpha pun kalah dan dia selamat untuk tinggalkan Sorbet Kingdom. In my thought, itulah dengan berasaskan cerita Worst Generation yang sebelum ini telah memainkan peranan dekat dalam pengembaraan Luffy dan juga betul keimanan Jewelry Bonnie dan juga bapa dia ni dengan Sun God Nika. In my thought, aku rasa ini akan menjadi honor atau menjadi penghargaan kepada Bonnie untuk dia servekan diri dia dan dia macam menjadi salah seorang daripada pengikut Sun God Nika ni. Sebab tu aku rasa dalam chapter-chapter yang akan datang, Luffy dia akan bangun kembali daripada dia unconscious kan lepas berlawan dengan Admiral Kizaru. Mungkin dia akan bangun kembali dan dia akan pick up the face dan dia akan berlawan pada Egghead punya ni lah insiden ni kan. So that is my point of view. Aku merasakan yang Bonnie ni tak seperti Worst Generation yang lain yang dia hanya beraliansi dan selesai apa yang diorang nak capai, maka diorang pun disbanded. Tapi untuk Bonnie ni mungkin selesai daripada Egghead incident ni, keluar daripada Egghead incident ni, kalau diorang berjaya ataupun diorang berjaya kalahkan semua yang ada dekat dalam tu, which is agak impossible juga, mungkin Jewelry Bonnie ni akan terus berpakat, bukan hanya berpakat dengan Mugiwara Pirates, bahkan mungkin dia akan sertai Mugiwara Pirates ni. So I guess korang ada pendapat korang yang lain for sure. Jadi jangan lupa dan jangan segan silu untuk tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Aku nak baca sebab aku pun nak tahu juga apa korang punya pendapat. And for me, aku rasa that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And jangan lupa untuk dapatkan t-shirt design Nika ni, ada dekat sini sebelah aku ni, yang mana stok dah tak banyak. So segera untuk tekan number yang ada tertera dekat kaca skrin anda pada ketika ini. Number ni boleh type dan terus WhatsApp ataupun tekan link yang ada dekat pin komen tersebut. Tekan terus dan terus berurusan dengan admin, bagi tahu nak dapat aku nak jadi Sun God Nika, aku nak baju ni sehelai katanya, ataupun 2-3 helai lah. Belilah kat kawan korang juga kan, kat kawan-kawan korang juga. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi